macam ni. Tak belum buat lagi. Ayah. Hari tu baju dia orang bagi kan? Ini ke atas je. Allah aja. Jasmine. Dia ada kaitan apa? Duit nanti banyak duit. Orang kata segitu kan? Dia yang itu. Tengah.
dengan bertambahnya 46 orang seperti saya dan satu Oh, tengok itu memang Majlis mengucapkan terima kasih atas nyanyian itu. Saya hadiri kita silakan duduk. Bahagian Encik Muhammad Muhammad Yusuf, Pengarah Kolej Teknik Negeri Selangor, yang bersaudara Pemuda Berkorban Haji Muhammad Talib Tuan Ibrahim, Penutur Sembilan SMK Bina Kabupaten kami, yang dihormati Profesor Maria Dr. Al-Bahar bin Nabi Wahid dan Direktur PID SMK Bina Kabupaten kami, Barisan Pengelolaan, Barisan Ahli dan Kuasa PID, Barisan Pendidik, seterusnya puan-puan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Alhamdulillah, bersyukur kita pada pagi ini dengan izin serta limpah rahmatnya dapat kita berkumpul dalam mesyuarat agung PIBG kali ke-15 pada tahun 2017. Pihak majlis serta seluruh warga SMK Bandar Baru Batang kami bersama merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada seluruh hadirin dan hadirat, khususnya kepada Encik Muhammad Azman bin Muhammad Yusuf kerana sudi meluangkan masa bagi bersama-sama merayakan mesyuarat agung PIBG yang kita laksanakan pada hari ini. Bagi memberkati majlis,
Marilah. Bagi memberkati majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan dengan penuh ketakwaan untuk mengaminkan doa yang akan dibacakan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Afzal bin Muhtar. Dengan segala hormat yang kita silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Ya Allah, ya Karim, sesungguhnya pada hari ini kami semua berkumpul kepada Allah. Kami berkumpul untuk mengisi kerajaan, kami berkumpul untuk bermusyawarah dan tukar-tukar pendapat dan mengubah dunia yang benar. Tenaga, sokongan serta mengambil langkah dan sendiri ke arah mengajukan lagu sekarang ini bagi kebaikan anak-anak kami. Ya Allah, ya Mu'jidan Ibadah, berkatilah usaha kami, mudah-mudahan dengan usaha kami sekolah ini akan menjadi sekolah yang cemerlang dan bulat, sekolah yang disegani dan dihormati, sekolah yang melahirkan pelajar yang akhlak mulia serta budaya di dunia dan di akhirat. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ini sebagai anak yang baik dan bersyukur. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rabbal Alamin, perbakilah segala kesalahan kami, jadikanlah hubungan antara kami, binakkanlah dan lembutkanlah hati-hati kami, dan tunjukkanlah kami jalan yang baik keselamatan dan kehormatan dalam menyelesaikan masalah hidup. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, berikanlah kepada kami kekayaan ilmu pengetahuan dan hiasilah diri kami dengan sifat dan lembut, dan hidupkanlah kami dengan ketakwaan, hidupkanlah diri kami dengan kesehatan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Lantaran itu, perwafakatan antara ibu bapa dan guru adalah puncak semakin kepada kejayaan dan kecemerlangan institusi pendidikan dalam usaha menjaga modal insan yang berdaya saing dalam melayani bahtera kehidupan yang semakin mencerah. Justru kerjasama dan komitmen yang dikeluarkan oleh guru dan ibu bapa amat penting dalam usaha melahirkan murid yang berketerampilan bukan sahaja dalam bidang akademik, kurikulam, bahkan sasiah diri yang semula. Seterusnya, majlis menuntut Profesor Arif. Terima kasih kepada majlis. Berbahagia saya hari bersama guru dengan pelajar tadi para pimpinan sekolah, guru-guru. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia, kepada Mas dan yang beri datang bersama kita pada hari ini. Bersama-sama kita menjalankan tanggungjawab kita dalam konteks peserta 50 dan saya akan mengharapkan kerjasama yang itu daripada ibu bapa dalam kita mengharapkan kecemalangan, dalam kita melangkari sejarah hidup bersama sekali untuk anak-anak kita untuk kecemalangan diri mereka. Lantas kecemalangan anak diri ataupun anak-anak kita itu usulnya membawa kepada kecemalangan kita itu. Gambaran awal kecemalangan ibu bapa itu adalah ukuran kepada atau menjadi ikutan kepada berganti kepada pihak sekolah atau sama sekali yang berkuasa untuk menjayakan program kita. Di sinilah orang lingkup sesuatu yang perlu ibu bapa tahu bagaimana perjalanan sekolah
bagaimana hubungan sekolah dengan kita untuk menerjemahkan kesekolah anak kita. Inilah peluang yang paling baik, inilah peluang yang paling lucu untuk kita sama-sama memberikan kerjasama kepada sekolah. Kita tidak lagi mengharapkan bahawa ini anak saya ajar. Sebenarnya dalam konteks untuk memberikan kejayaan kepada diri kita juga atau memberi kepada anak kita, peranan yang paling besar ialah ibu bapa. Bagaimana kita nak melihat ataupun kita nak memberi sokongan kepada pihak sekolah tak apa, dia agensi sahaja. Yang paling penting ialah ibu bapa itu sendiri. Sebab itu, kita akan mengharapkan komuniti ataupun ibu bapa, di kalangan ibu bapa. Kalau tidak faham ataupun kalau ini bukan sebagai syarat, ini bukan syarat, tapi sebagai makluman bahawa kita perlu memberikan sokongan kepada pihak sekolah untuk kejayaan kita, bukan kejayaan anak kita, untuk kejayaan kita. Sekolah ini sebagai identiti saja yang hanya membentuk dan sebagainya, tapi yang memain peranan penting untuk kejayaan anak kita adalah ibu bapa. Dalam konteks insan yang lahir itu berada dalam keadaan yang suci. Jadi sebagai siapa yang membentuk insan yang lahir suci itu ke hadapannya? Siapa yang membentuk? Bukan guru. Yang membentuknya lah ibu bapa. Guru ni sebagai ejen ataupun sebagai pembentuk selepas ibu bapa. Itu yang harus kita faham. Benda ini saya rasa ibu bapa tahu, okay? Tahu peranan yang dibuat ataupun peranan yang harus dikotakan sendiri. Sebab itu saya amat mengharapkan, okay, bukan sahaja pihak sekolah, terutama sekali ibu bapa yang menghantar anak-anak mereka di sini, dan ibu bapa di sekitaran di sini mengambil tahu ataupun hubungan antara kita dengan pihak sekolah itu haruslah itu ataupun seakrab yang boleh. Sebab kita memberitahu sekolah, begini untuk membentuk anak kita. Itu kita minta. Bukan sekolah yang membentuk anak kita membentuk sekolah untuk konteks dia. Justru itu, selama saya diberi amanah untuk menjadi PIBG ataupun pengurusi PIBG ini, jadi saya awalnya saya semua merangka program-program berkaitan dengan kecemerlangan akademik. Justru itu saya mengharapkan segala kelemahan yang ada pada saya, apa yang saya buat, saya mohon ribuan ampun maaf. Apabila ada sedikit kelebihan di situ, gunalah sebagai panduan untuk harus menjayakan ataupun melaksanakan kecemerlangan bersama. Justru itu saya lebih suka memakai atau memberi satu slogan, teruskanlah cemerlangan bersama-sama. Sekian yang saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis melakukan ucapan terima kasih kali untuk menyampaikan ucapan dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang berbahagia Encik Azman bin Muhammad Yusof, pengarah polis komuniti daerah Hulu Selangor, yang berbahagia Profesor Madia Dr. Azhar bin Haji Wahid yang Ketua PIBG bersama dengan ahli-ahli jawatan kuasa PIBG, barisan pentadbir yang berusaha Ainda Mu'ali bin Daud, Puan Hayati Arifin Makanan Hamuri, Puan Mariam Makanan Kurikulum, barisan guru-guru kanan,
Yang saya hormati semua ibu bapa yang dapat dan juga penjaga, dan kepada semua guru-guru sekolah menengah Bandar Baru Batang Kali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh, dan selamat pagi. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah SWT kita dapat berkumpul untuk menunaikan satu amanah yang dipertanggungjawabkan kepada kita, iaitu mengadakan Musyawarah Agung PIBG Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kali pada tahun 2017. Saya ucapkan terima kasih kepada Encik Azman sebagai perasmi kita hari ini, dan beliau merupakan orang yang sangat penting di kawasan Batang Kali ini, khususnya di kawasan Batang Kali, sebab beliau adalah orang yang bertanggungjawab untuk melatih murid-murid di kawasan Batang Kali, lepasan SPM untuk masuk ke kolej komuniti. Sekarang ni kolej komuniti ini merupakan satu tempat melatih pelajar-pelajar dan dalam bentuk kemahiran-kemahiran, dan beliau memaklumkan dah ramai murid-murid di kawasan ini yang telah pun lepasan SPM masuk ke kolej komuniti. Jadi kita harap kehadiran Encik Azman ini boleh menyemarakkan lagi kemasukan pelajar-pelajar lepasan SPM supaya masuk ke kolej komuniti untuk menyediakan kerjaya kepada murid-murid. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak pada Encik Azman yang sudi menjadi perasmi kita pada hari ini, dan tidak ketinggalan juga Ayanda ucapkan jutaan terima kasih pada semua ibu bapa yang hadir. Kalau Ayanda tengok ni ibu bapa, ibu-ibu, bapa tu sikit je, ibu-ibu yang hadir, bapa sikit je. Timbalan YDP pun ada, AJK depan-depan kuning, baju kuning lagi hari ni. Jadi walau bagaimanapun kita dah bagi Ayanda ni dah ramai dah ni, ramai. Sebab sekarang ni orang tak suka datang ramai-ramai, dia datang wakil je. Datang wakil tu kita dah ramai tu. Jadi seorang ni kira wakil mungkin seorang ibu bapa ni wakil taman ni. Kita ada beberapa taman. Jadi kalau ada 100 ni, ramai dah tu 100 taman tu. Jadi ramai dah tu. Walau bagaimanapun terima kasih banyak-banyak kerana dapat hadir. Dan ini merupakan Musyawarah Agung PIBG yang terakhir bagi Ayanda. Tapi AJK ni jangan terakhir lagi. Prof pun terus je. Tahun depan Prof bersara. Ayanda tak ada kan. Tahun ni jangan lagi. Sebab Ayanda masih ada. Jadi untuk mewakili ibu bapa persekitaran ni, jadi Ayanda pun mengucapkan jutaan terima kasih. Kan? Semasa saya datang 2011, bulan 6 atau bulan 7 itu, dan akan berakhir pada bulan 6 tahun ni. 18 bulan 6 ni saya habislah. Jadi Ayanda ucapkan jutaan terima kasih melalui PIBG ni, sebab sepanjang saya berada sini saya tak pernah dengar PIBG komplain pasal saya, so pindahkan saya. Jadi okey tu. Saya pun risau juga kalau PIBG buat surat, sebab saya tak pernah minta pindah. Kalau pihak kementerian kata pindah sana, pindah sana. Itu saja. Saya tak pernah minta dipindahkan. Pergakkan saya mengikut ketetapan yang telah diarahkan oleh pihak kementerian jabatan ataupun pihak pendidikan. Jadi ditakdirkan saya ni berada di sini pada tahun ini untuk bersara di sini. Jadi sepanjang saya berada di sini, bulan 11 tahun 2011 sampailah sekarang, maksudnya berapa tahun tu? 5 tahun lah, 5 tahun. Jadi Ayanda ucapkan banyak terima kasih kepada komuniti Batang Kali ini, Pekan Batang Kali. Sebab saya tak dengar lah yang mengutuk-ngutuk saya ni, tak dengar. Tapi kalau dia mengutuk yang dia tak dengar tu lain lah, mengutuk dalam hati. Jadi saya pun sudah memberitahu pelajar, sebab bila saya nak balik ke Kelantan ke ataupun
seterusnya masa saya Perancis saya akan lalu, saya akan naik ke Genting ni. Saya tak suka ikut sana jam. Jadi bila saya lalu batang kali aja, saya kenal tengok batang kali, saya anda rasa tak terkilan bahawa saya belum lagi buat sesuatu yang bersungguh-sungguh di batang kali. Kerana apabila kita lalu di satu tempat di mana kita diberi amanah untuk menjalankan mendidik anak-anak, bila kita lalu kita tahu kita hanya menjalankan 10%, 20% saja, maka hati kita akan sayi bahawa masa aku bekerja selalu di sini tak buat bersungguh-sungguh, maksud menyesal tak tidak. Mungkin kita akan menangis, mengalir air mata lalu sebagainya, tapi tanggungjawab kita diberi selama 5 tahun kita tak buat bersungguh-sungguh. Jadi anda dah cuba sedaya upaya. Selama 5 tahun ni cuba berbagai-bagai macam-macam lah. Sebab kita ni ada kekangan-kekangan. Dan di akhir-akhir ni bulan ni dah bulan 2, bulan 3, 4, 5, 6, 4 bulan. Saya kata saya akan berada di sekolah ni tiap-tiap hari dan tiap-tiap minggu. Hidup sekolah pun tak apalah. Untuk menembus lagi 4 bulan, mungkin 4 tahun lepas saya ada melakukan kesilapan. Jadi saya akan buat program setiap minggu. Walaupun 2 orang pelajar, 3 orang pelajar, saya panggil. Ada yang 10 orang, ada 20 orang. Kita tak tahu, murid-murid yang kita ajar tu, kita tidak tahu apakah akan datang. Kadang-kadang kita tengok pelajar yang kita tak pandai, kadang-kadang pelajar yang nakal dalam kelas. Pelajar itu suka ikut saya. Macam saya di Soeharto dululah. Tengok pelajar nakal, kita pujuk dia, jomlah datang. Kalau tidak mana? Duduk dalam kelapa sawit, pikul kelapa sawit. Datang sekolah lah. Nanti kalau cikgu marah, cuba aja dia. Pujuk dia. Tapi sekarang ni dah jadi polis. Ada jadi tentera. Yang itu dia bakal. Kalau dia nak tembak, boleh tembak saya tu. Kalau polis, dia juga jaga keselamatan negara. Padahal dulu nakal je. Jadi kita tak tahu. Dan mungkin ada juga yang mungkin menjadi seorang yang usahawan, jutawan sebagainya. Walaupun dia nakal, tetapi otak dia pun bijak. Sebab dia boleh masuk urusan sebagainya, boleh buat kerja yang luar biasa. Cuma budak pandai ini pergi sekolah saja. Jadi kita tak tahu apa akan jadi pada anak-anak kita akan datang. Jadi saya akhirnya terima seadanya. Siapa sahaja murid-murid, sama ada pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 sampai tingkatan 5 yang bersama saya latih. Sekurang-kurangnya mereka boleh bersembah dengan saya. Kemudian saya boleh bagi dia pengalaman. Kalau tidak, dia akan takut dengan pengusaha. Jadi inilah peranan-peranan yang Anda cuba ketengahkan untuk membangun potensi murid-murid di sekolah ini, membangun sikap. Dan apabila mereka ada kesedaran sebagainya, seperti yang disebut oleh Profesor Madia Dr. Azhar tadi, dengan cara tak langsung akademik mereka pun akan bergerak. Dan di akhir-akhir ini Anda tengok, alhamdulillah. Saya nampak bahawa mungkin ibu bapa sini boleh rasa bersyukurlah. Anda nampak barisan pentadbir, penolong kanan, guru kanan. Dan ini kalau saya cuti sebulan pun saya ingat tak apa lah. Penolong kanan, guru kanan, saya nampak dah jadi pendekar, panglima, macam-macam depan dah. Saya kalau mesyuarat, mana pengetua? Hantar wakil-wakil je dah. Pengetua tak berminat nak mesyuarat dah. Kadang-kadang saya tak suka mesyuarat kat PPD. Menunggu dulu situ. Nak cakap bahasa sekolah menengah ni 15 minit je. Tapi tunggu 2 jam. Saya suruh anak buah lah duduk situ. Cakap. Cam, mesyuarat. Cam. Oleh, sampai tertidur. Jadi kalau saya di sekolah macam-macam saya boleh buat. Saya duduk dekat jabat, saya sains surat macam-macam, lepas tu buat macam-macam lagi. Memikirkan hal sekolah. Jadi alhamdulillah kita ada barisan pentadbir yang boleh memacu sekolah ini. Nampak memacu. Sebab target Anda dalam masa 3 tahun, Anda nak melatih penolong kanan dan guru kanan bersedia menjadi pengetua. Menjadi pengetua. Jadi kalau pengetua cemerlang tak dapat melahirkan pengetua, buat apa? Jadi saya memikirkan bagaimana melahirkan pengetua. Dia tak jadi pengetua, tak apalah, kurang-kurang jadi orang tua yang berpengalaman. Jadi alhamdulillah
Jadi PIBG sekolah ni jangan tukar-tukar orang lagi. Orang-orang yang hebat-hebat ni masuk memikirkan untuk membantu pendidikan. Okay? Sebab PIBG ni bukanlah kita nak ibu bapa bekerja, tetapi PIBG mewujudkan satu suasana harmoni baik antara pihak sekolah, iaitu guru-guru bersama ibu bapa. Sebab sekolah kita ni ada kerana macam-macam. Kadang-kadang tersilap cakap sikit, anak-anak kita bergaduh. Ada yang mulut laser ni, laser dah cakap. Ada yang tak sabar pergi penampar. Perempuan boleh penampar, apa lelaki boleh penampar perempuan. Boleh bergaduh. Tapi kalau kita nak kira kenapa bergaduh, tak susah. Apa tak selesai. Kita kena terima seadanya. Beginilah anak-anak kita. Dan kita bersyukur pada Allah Ta'ala kita ada anak-anak. Ada mereka. Kalaulah mereka tak ada, macam mana? Tak ramai anak-anak kita di sini yang tak sekolah. Lagilah susah. Kadang dah sekolah kita marah. Kalau tak sekolah, lagilah payah. Jadi kita bersyukur bahawa kita ada pelajar yang masih nak sekolah. Yang datang walaupun belajar rumah, tapi kita ajar. Jadi kita harap kita dapat mewujudkan suasana harmoni. Suasana yang tidak huru-hara. Kalau ada masalah anak-anak, datang, bincang. Dan kita pun boleh berlaku seadilnya. Ataupun berlaku lebih kurang saja. Jangan rekod-rekod sangat. Sebab pelajar kita masih nakal. Dan di kawasan Batang Kali ni, anda nampak, kita tak banyak pasukan-pasukan untuk membina anak-anak kita. Kadang bila saya tidur di sekolah, bila saya ditanya aja, "Anda tidur tak malam ni?" Bila saya kata ada, saya rehat kat sini malam hari Jumaat. Lepas tu datanglah satu kumpulan. Kami teman ayah anda. Nak teman ayah anda konon. Tidur kat surau lah. Riuh rendah kat sekolah ni. Adalah 10-20 orang. Dia berlatih lah apa-apa sajalah. Kadang dia buat BBQ. Saya rehat. Kadang tak saya rehat di sekolah. Jadi mereka sebenarnya tak tahu nak ke mana. Tak tahu nak ke mana sebab tidak ada pasukan-pasukan yang mengambil mereka untuk menjalankan aktiviti-aktiviti. Apabila aktiviti ini tak jalan, tentulah mereka akan bermasalah. Jadi anda menyeru pada ibu bapa yang hadir ini. Terima kasih banyak-banyak kerana dapat hadir. Dan kita teruskan perjuangan. Dalam Musyawarah Agung PIBG kita datang supaya kita memilih AJK. Tak perlu nak bagi idea banyak-banyak, tak perlu. Kadang-kadang banyak sangat idea. Cikgu sekarang ni pening banyak idea. Abad 21 lah, inilah. Akhirnya pihak yang bercakap ni kan, dia bercakap je. Cakap, cikgu nak buat ni, baru dia buat nombor 1 dah cakap nombor 10 dah. Kita baru buat nombor 2, dia cakap nombor 20 dah. Yang cakap ni dia tak sedar bahawa apa yang dia nak buat, abad ke-21 ni laju dia kata. Tapi yang buat ni mengangkat. Macam kita nak jalankan abad ke-21, kita masalah. Kursi meja pun tak cukup. Kemudian kipas kita pun macam ni panas, pelajar tak selesa. Pelajar kita komplain. Kipas tengah-tengah panas, tak boleh duduk. Okey. Jadi tak tahulah abad ke berapa kita ni. Tapi kita menyokonglah kerajaan abad ke-21 dalam konteks kita. Dan kita kena bandingkan sekolah yang lagi lemah. Di sekolah dalam hutan sebagainya masih lagi ada. Jadi kita bersyukur. Jadi saya ucap lagi sekali, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada semua. Tahniah kepada Profesor Dr. Azhar, Profesor Madya Dr. Azhar bersama AJK PIBG yang telah pun menjadi ahli jawatan kuasa tahun 2016 dan 17 pada tahun lepas dan tahun ini yang telah pun menjalankan tugas dengan cemerlang. Dan kita nampak mereka mempunyai idea-idea yang Profesor dan juga YDP dan bersama AJK memberi ada idea-idea yang boleh meningkatkan lagi keharmonian sekolah kita. Dan terima kasih kepada sokongan semua masyarakat Batang Kali ini. Jadi hari ini Ainda bercakap kali terakhirlah di YDP ini dan mohon maaf sekiranya ada salah dan silap. Masih lagi ada 3 bulan ni.
Tapi sekiranya ada salah dan silap, Ayanda mohon maaf. Kalau di luar tu boleh tegur saya. Tapi kalau panggil Haji Wan Muhammad Tahir, saya tengok, saya tahu ini bukan ibu bapa sekolah ini. Begitu juga pelajar kalau dia panggil Cik Wan, itu bukan pelajar sekolah ini. Jadi kalau ibu bapa masyarakat sini ataupun pelajar dia panggil Ayanda, kita pun cari. Kita tahu ini mestilah ibu bapa sekolah ini, ibu bapa Suharto, ibu bapa sekolah dengan Bandar Baru Sungai Buaya, ibu bapa sekolah menengah sains, dia masih saya panggil Ayanda. Okey. Jadi saya tahu ini murid ibu bapa yang pernah saya ajar anak dia, dan saya memohon maaf daripada hujung rambut sampai hujung kaki sekiranya tersilap cakap sebagainya. Dan untuk 3 bulan yang akan datang sekiranya tersilap, maafkanlah. Lepas ni saya akan buat hebat lagi ni. Minggu depan saya akan kerahkan seluruh tingkatan 4 akan buat program remaja berwawasan. Orientasi pelajar tingkatan 4 ni saya akan ikut mereka. Lepas tu kita akan buat siri untuk melonjakkan lagi, membantu PIBG dan anak tuan-tuan. InsyaAllah doakan Ayanda sihat dalam masa 3 bulan ni. Ayanda tanya pada AJK PIBG, terima kasih banyak-banyak pada Encik Azman yang datang merasmi. Ni panjang sikit cakap lah, sebab nak bersara hari ni. Okay? Dan terima kasih pada tuan-tuan dan puan ibu bapa dan penjaga yang dapat hadir pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Dr. Haji Wan Muhammad Tahir bin Wan Ibrahim atas ucapan beliau tadi. Kini tibalah masa untuk kita mendengar amanat dan ucapan yang akan disampaikan oleh Encik Azman bin Muhammad Yusof, Pengarah Kolej Komuniti Hulu Selangor. Seterusnya merasmikan majlis mesyuarat agung PIBG SMK Bandar Baru Batang Kali pagi yang ke-15. Majlis segala hormat mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Terima kasih kepada saudari Puan pengacara majlis pada pagi ini. Syukur alhamdulillah saya sampai pada pagi ini. Yang dihormati lagi yang dikasihi, yang diketua, nama dulu Dr. Azhar, Profesor Ahmadiyah Dr. Azhar bin Wahid, yang di-Ketua PIBG Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kali. Ayahanda, saya pun tak berani nak sebut Dr. Haji Wan, sebab saya pun dah kenal lama dengan ni. Jadi saya kena sebut Ayahanda, Pengetua Cemerlang Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kali. Tuan Haji Muhammad Ali bin Daud Pengangganan, Puan Zahraiti bin Jarifin Pengangganan HEM, Puan Mariam binti Omar Syarudin Pengangganan Co-Curriculum, Puan Noliza binti Mak Senin Pengangganan Petang, Barisan AJK PIBG, guru dan ibu bapa yang saya kasih lagi saya hormati sekalian. Pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul pada pagi yang agak tenang dan indah ni. Saya tengok tak seperti pagi-pagi yang lain maksudnya. Sebina Majlis Mesyuarat Agung PIBG bagi sekolah ini. Saya juga melakukan ucapan terima kasih kepada pihak PIBG dan Ayahanda kerana menjemput saya untuk hadir ke sekolah ini dan khususnya merasmikan Mesyuarat Agung PIBG pada kali ini. Dan tahniah dan syabas kepada Pengurusi PIBG, ahli-ahli PIBG
Jawapan Basuki Haji dan Ahli kerana dapat merancang, mengelola dan melaksanakan mesyuarat agung PIBG sekolah ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sebenarnya saya ni bapa saya orang Batangkali ya. Bapa saya Batangkali, ibu saya mak saya dengan bapa saya orang jadi saya ni lahir di Rasa. Okey. Dan kalau ikutkan saya ni dulu dah lama jadi kusur rendah tahun 85 dan lepas tu jadi apa, saya ni kaunselor ya, background saya kaunselor, master kaunselor. Jadi itulah berkhidmat di sekolah tu, sekolah rendah, sekolah menengah teknik Kuala Selangor, dan juga masuk ke Kolej Unity pada tahun 2004 sebagai kaunselor. Lepas tu dilantik saya jadi ketua jabatan dan ketua usaha pengarah. Saya ni sebelum ni 3 tahun di pengarah Kolej Unity Betong dan pada bulan 3 ni diarahkan bertugas ke Batangkali. Alhamdulillah. Tidak, saya tiap-tiap hari pulang, satu hari 200 km. Ya, tapi itulah biasa sajalah okey, alhamdulillah sehingga kadang-kadang saya drive pun terowong pun saya lupa dah melalui terowong atau tidak, dah melalui terowong tidak, pun dah sampai arah-arah Gombak dah, pun sudah jadi itulah yalah ayanda dah pencing kan, macam saya ada lagi 4 tahun lagi ayanda doktor dan saya 56 4 tahun lama lagi ya, tapi tak 60 tahun. Okey, bagi saya lah PIBG merupakan satu mekanisme, salah satu mekanisme mekanisme penting untuk meningkatkan pendidikan, kualiti pendidikan sekolah. Kalau kita tengokkan macam sekolah-sekolah cemerlang, dia mesti di backup, disokong oleh PIBG yang mantap. Kalau tengok sekolah-sekolah cemerlang PIBG dia semua mantap jadi apa pun alhamdulillah lah saya tengok ramai juga ahli-ahli PIBG pada pagi ini cukup dan PIBG dan guru ni sekolah diabaratkan sebagai aur dengan tebing jadi kalau aur tak ada, tebing akan runtuh. Jadi itulah ibarat macam itulah. Mana sinilah sekolah yang PIBG dia tak boleh berlari jauh. Mesti dekat untuk memastikan kebajikan anak-anak dan juga kualiti pendidikan anak-anak tu cemerlang. Dan macam pihak guru dia memberikan khidmatan, melaksanakan khidmatan PDP. Ya, sekarang ni pembelajaran dulu dulu PDP pengajaran dan pembelajaran, tapi PDP sekarang adalah pembelajaran dan pengajaran. Dia melaksanakan pembelajaran dan pengajaran berdasarkan kurikulum yang disediakan. Okey, itu tugas guru-guru. Dan ibu bapa ibu bapa pula sebagai pemegang taruh, dia penting untuk sebagai penyokong memberi sokongan padu bantuan sepenuhnya untuk pembangunan akademik dan infrastruktur di sekolah. Sekarang ni maklumlah cabaran ekonomi, kewangan, jadi semakin kita menghadapi cabaran ni semakin dekatlah. Dia bukan makin jauh dia hubungan guru sekolah dengan ibu bapa ni sepatutnya makin dekat. Namun begitulah harus diingat, saya pun sebagai pendidik, guru dan juga saya sebagai ibu bapa, dan saya sedar kecemerlangan anak-anak dia mesti bermula dari rumah. Asas dia kecemerlangan anak-anak mesti bermula dari rumah. Sebab kita lah menentukan sama ada anak-anak kita ni terdidik dengan nilai-nilai murni dan mempunyai kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan segala ujian di luar sana. Sekarang ni cabaran cukup tinggi cabaran cukup tinggi. Saya sebagai pengarah di Kolej Unity Selangor pun
memang saya menghadapi cabaran yang cukup tinggi dengan remaja sekarang ni. Ya, maklumlah cabaran sekarang ni kalau tengokkan cabaran sekarang ni generasi Y ya. Pernah dengar generasi Y ya. Generasi Y ni lah hidup dia lahir 1977 hinggalah 1997. Macam kita ni Ayanda, cikgu dan juga Prof, kita ni generasi baby boomer saja yang lahir pada tahun 1964 hinggalah 19, kalau baby boomer ni dia 1946 hingga 1964. Itu baby boomer. Sebab apa kita kata baby boomer? Sebab masa tu zaman selepas perang. Zaman selepas perang, masa perang ni ibu bapa dia aktiviti nak melahirkan anak tu dia stop dulu. Ya, sebab sibuk perang kan. Jadi sekarang lepas perang baru ada baby boom. Lahirlah. Termasuklah saya dengan ayahanda dan semua cikgu-cikgu yang umur 50-an ni. Ya. Jadi sekarang ni macam kami baby boomer, lepas tu generasi X yang lahir tahun 1965 hinggalah 1976. Itu generasi X. Ya, saya rasa sebagian besar depan ni dan cikgu-cikgu yang muda ni semua generasi X ni. Ya, generasi Y yang hidup yang lahir pada 1977 hingga 1997. Ini yang ramai di sekolah-sekolah menengah rasanya. Dan seterusnya generasi Z 1995 hinggalah 2010. Yang ini yang ada di sekolah-sekolah rendah sekarang ni. Okey, dan juga nanti akan ada lepas Z ialah generasi Alpha. Generasi Alpha ni mana-mana dia pergi dia pegang dia punya tablet. Itu generasi Alpha. Anda dapat bayangkanlah ya. Kalau saya dulu ialah generasi yang amat bergantung pada radio, surat khabar. Itulah kita punya maklumat. Maklumat itu yang keluar dari surat khabar radio, itulah maklumat yang kita terima. Tapi bayangkanlah bila masuk ke generasi X ni, internet dah mula dah main peranan. Apa lagi generasi Y dan Z ni. Ya. Jadi cabaran ICT ni sangat hebat ya. Cabaran ICT. Borderless world, dunia terbuka luas. Ya, sekarang ni pegang tak perlu hantar jet ke tempat lagi dah. Dia pegang melalui internet saja. Ya, dia indoktrin minda kita. Sekarang ni tengok remaja. Itu sebab kadang-kadang di College City ni budak-budak duduk 10 orang. Kadang-kadang saya tengok masing-masing pegang dia punya handphone. Tak bercakap. Tidak bercakap. Saya kadang-kadang saya duduk letak handphone, saya nak kamu sembang. Letak handphone dan sembang, berkomunikasi. Okey. Dan juga itu cabaran ICT. Cabaran ICT dia banyak memberi cabaran kepada guru lah. Okey. Yang kadang-kadang tekan sikit, nak tengok apa? Gambar porno. Mudah. Mudah sangat. Tekan saja. Seks, porno, luar. Jadi itu cabaran dia. Jadi sekarang ni lepas tu ialah ibu bapa yang sibuk bekerja sekarang ni. Bagi saya negara dah macam tidak makmur ya. Itu bagi pandangan peribadi saya Kalau makmur ni ialah gaji sedikit boleh beli banyak benda. Saya gaji banyak sekarang pun tak banyak barang yang kita beli. Sekarang itu sebab kerja ibu bapa dah bekerja siang malam, pagi petang, Sabtu Ahad bekerja. Itu cabaran yang kedua. Cabaran yang ketiga adalah sistem pendidikan yang sangat-sangat berdiplomasi sekarang ni. Saya masa dulu tu kalau datang lewat saya ingat tu saya tak boleh hafal sipil, kena angkat kursi ni keliling sekolah. Angkat kursi. Kadang-kadang tak boleh juga angkat meja. Beri atas kursi. Sekarang ni tak boleh. Itu sekarang ni sistem pendidikan sekarang ni banyak diplomasi ya. Itu cabaran-cabaran yang dulu
menghadapi dan juga untuk menghadapi. Ni cabaran-cabaran inilah yang agak inilah perkara-perkara inilah, belum lagi perkara berkaitan dengan iman, solat, Quran, belum lagi. Jadi apa pun sekarang ni kalau nak tahu lah 42% di sekolah yang di kita ni, generasi X dan Y ni 42%, dan generasi Z ni lah 38%. Itu jadi saya menyerulah, termasuk guru-guru, ibu bapa dan saya sendirilah, maknanya sekarang ni kena sentiasa lah bersama dengan dia macam China, saya macam ada yang bijak lah, walaupun dia sibuk mana pun dia ada quality time je. Quality time tau, walaupun kita ada bersama dengan anak kita sejam pun, kita ada 24 jam Tuhan bagi pada kita kan. Kalau ada sejam pun pastikan sejam itu sangat-sangat berkualiti dengan anak. Kadang-kadang duduk dalam rumah, ruang tamu yang sama, duduklah dengan anak tapi masing-masing dengan suat gambar, kadang-kadang dengan ibu bapa, dengan bapak lah, terutama dengan singlet ke, baju pagoda dia pakai kain je. Saya cakap saya juga dengan anak-anak, sama ada penonton TV ataupun dengan dia punya generasi X dengan Y dengan handphone dia, dan generasi Alpha dia dengan tablet dia, dan tidak ada komunikasi di antara sama, walaupun duduk 3-4 jam duduk bersama, tidak ada quality time langsung antara ibu bapa dengan anak. Itu sebabkan kadang-kadang anak-anak ni dia lebih suka berada di luar, berada dalam rumah. Okey, dan pastikanlah saya, kalau anak saya pegang handphone, kalau masuk dalam bilik, tutup pintu, saya dah mula melawan. So, buka handphone di luar. Saya terpaksa, sebab kata Sultan Johor ni kan, biar anak menangis sekarang. Jangan apa, betul tak? Jangan tentang 8 orang tu. Biar anak menangis sekarang tak apa, jangan kita menangis kemudian. Jadi itulah dia salah satu je lah. Jadi bagi saya lah, cabaran memang cukup tinggi. Pastikanlah, terutama bagi kita umat Islam, bukan jangan tinggal solat. Istilah kita kena kata itulah tolong jaga solat. Tolong jaga solat, bukan tinggal solat. Dan dan di sini juga saya ambil kesempatan lah, saya sebagai bertugas di College Unity Hulu Selangor, saya ambil kesempatan, terima kasih pada banyak sekolah yang panggil saya, dan saya ambil kesempatan ini untuk memaklumkan sedikit tentang College Unity Hulu Selangor. College Unity keseluruhan ada 94 buah seluruh Malaysia, termasuk Sabah dan Sarawak, 94 buah, dan dianya di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi. Okey, dan di Selangor dia ada 10 buah College Unity. Di Hulu Selangor dia ada 2 program. Pertama sekali ialah sijil perancangan dan pengembaraan dan sijil sistem komputer sokongan dan perantaian. Di Selayang dia ada 7 program, iaitu kulineri, dia ada animasi, dia ada fashion, dia ada hotel, dia ada khusus sijil bakery, dan dia pun ada diploma dalam games art. Okey, di Kelana Jaya dia ada khusus servis kenderaan ringan. Di Sabak Bernam dia ada 3 khusus sijil pengoperasian perniagaan, dia ada sijil dia ada sijil apa lagi, komputer ada, dan satu lagi dia ada sijil pemprosesan makanan tadi sudah, dan dia ada sijil dia ada diploma architectural technology. Di kolej dia ada diploma dan sijil, dan kami sebagai feeder kepada politeknik. Dan maklumlah,
Macam pelajar-pelajar saya di Kolej Tinggi Hulu Selangor, kalau saya tengok SPM dia 98987898. Okey, tidak ada kredit. Kalau ada kredit pun adalah beberapa pelajar yang ada kredit kemudian. Dan mereka ni kalau nak masuk ke diploma politeknik, minta maaf lah, ya, sebab tidak cukup syarat. Jadi masuklah ke Kolej Komuniti Samadhi Selangor ke mana-mana lah. Sebab dengan nak masuk Kolej Komuniti mesti lulus SPM minimum. Dan masuk Kolej Komuniti selama setahun 6 bulan. 4 bulan satu semester. Dia semester pendek ya. 4 bulan keempat dia akan hadir untuk praktikal latihan industri. Ya, latihan industri. Maknanya tahun 6 bulan lah. Tahun 6 bulan. Okey. Dan semalam saya kumpul semua pelajar-pelajar saya yang akan pergi untuk latihan industri. Saya kumpul depan saya. Saya nak bagi amanat. Sebab apa? Saya bagi tahu semua pensyarah ada sekali. Saya bagi tahu pensyarah, kalau kita nak buat kuih, kita nak pastikan kuih itu boleh diterima oleh pembeli atau pelanggan. Kalau kuih yang kita buat tu tak sedap, pelanggan tidak akan terima dan tidak akan beli lagi. Dan saya bagi tahu pensyarah saya tolong pastikan pelajar-pelajar Kolej Tinggi Hulu Selangor ni dididik dengan sebaik mungkin. What you give, you get back. Apa yang diberi, anda dapat balik. Jadi minta tolong. Sebab apa? Kita didik dia dengan ilmu kemahiran khasiat. Dan saya tak mau nanti bila kita hantar ke praktikal atau industri nanti pihak majikan industri komplain. Jadi itu menunjukkan produk Kolej Tinggi Hulu Selangor ada something wrong. Jadi itu yang saya tekankan kepada pensyarah saya dan juga pelajar-pelajar saya pun saya dah ingatkan supaya bila latihan industri janganlah komplain sangat. Sebab sekarang ni generasi X dan Y ni dia segala dia nak cepat. Semua nak cepat. Kerja nak cepat, itu nak duit nak cepat, gaji nak cepat. Itu dia punya style. Dia punya style biasalah. Itu sebab Maggi semua ada sekarang ni. Ya, sebab semua nak cepat. Jadi sekarang ni cara macam tu lah. Macam Kolej Tinggi dia 30% teori, 70% ialah amali. Dia tidak ada buku-buku, tak ada sangat. Terus amali. Okey, begitu juga dengan kalau anak-anak minat dengan sijil servis motor besar di Bagan Datuk. Kalau anak-anak minat dengan sijil servis kenderaan mewah di Kepala Batas, ada jauh juga lah. Okey. Baik, ini jadi bagi saya lah tuan-tuan dan puan, budak-budak ni di sekolah ni bukan dia budak-budak yang kita kata maaf cakap bodoh ke bengong ke apa, bukan. Mereka ni mungkinlah sebahagian besar pada mereka ni bukan dia non-akademik lah, dia lebih kepada kemahiran. Jadi bila masuk ke Kolej Tinggi ni insya-Allah lah ramai yang mereka dapat 3 point ke atas. Sebab politeknik hanya terima pelajar-pelajar kolej yang 3 pointer ke atas saja. Okey. Hanya 3 pointer ke atas saja. Jadi dan satu lagi di Kolej Tinggi ini pinjaman tak ada perempuan ya. Dia hanya dapat bantuan kewangan bagi pelajar yang ibu bapaknya di bawah 3,000 pendapatan. Itu sebab saya berterima kasihlah kepada ayahanda dan cikgu-cikgu Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kali ini kerana mereka adalah penyumbang pelajar-pelajar di Kolej Tinggi Hulu Selangor dan juga di set masuk. Dan 18% sampai 20% pelajar-pelajar kami adalah daripada Sekolah Menengah Bandar Baru Batang Kali. Dan kami akan pastikan insya-Allah kami akan jadikan mereka ni from liability to asset.
Kami akan cuba jadikan mereka jadi orang yang berguna kepada keluarga dan masyarakat lah. Saya itu janji saya pada anda. Dan biasanya orang-orang politik datang untuk merasmikan, biasa di ujung dia akan kata, okey, dengan ini saya akan meluruskan tuntutan sebanyak RM5,000, biasa RM5,000 dia, atau paling rendah pun RM3,000. Tapi bagi saya, kami yang di Kolej Tinggi Hulu Sangor ini, saya dah sembang dengan ayahanda dan Puan Mama. Kita akan cubalah kita akan cuba, kami pun dekat dengan anda. Saya akan cuba nak bagi kewangan tak boleh, sebab kami ini kewangan kami dalam bentuk dokumen bukan dalam bentuk cash nak bagi Saya akan cuba dari segi budak-budak ni kita akan bagi latihan kemahiran. Okey, kita insya-Allah kita akan ambil penambah lah. Saya akan bincang lebih lanjut dengan cikgu di sini, mana-mana yang pelajar-pelajar yang mungkin yang berada di kelas tengah dan ujung ni, kita akan panggil dan kita akan bagi dia kemahiran di Kolej Tinggi Hulu Sangor. Itu yang berani saya janjikan. Dan juga saya sekarang ni tengah buat package pelancongan tengah buat package pelancongan untuk budak-budak lah. Kita akan cuba buat, dan package pelancongan ni taklah semahal di luar. Contohnya macam kita pergi ke KL Tower ke Melaka ke jadi sekurang-kurangnya buka minda pelajar-pelajar ni kita bawa ke sana, dan kita akan sediakan charge yang sangat minimum lah. Bas kami sendiri. Okey, tour guide terdiri pada pelajar-pelajar pelancongan kami. Itu tour guide kami akan beri guide lah. Selalunya bila kita pergi naik bas melancong ada tour guide kan. Jadi kita banyak dalam satu lah. Saya melatih budak saya jadi tour guide, dan sambil itu dapat berbakti pada sekolah. Tapi dengan charge, ada charge, tapi charge yang kalau boleh dibandingkan dengan luar tu, charge-nya sangat minimum lah. Okey, dan juga bagi anak ibu bapa yang ada anak dia yang hebat dalam sukan olahraga ke, bola sepak ke, futsal ke, bola jaring, apa sajalah, dapat SPM minimum, sila bawa masuk ke Kolej Tinggi Hulu Sangor atau kolej tinggi yang lain. Dia dapat SPM minimum, tapi dia punya bakat sukan yang sangat hebat, mewakili negeri ke peringkat, mewakili negeri ke atau peringkat kebangsaan, bawa ke. Sebab Kolej Tinggi Hulu Sangor sukan dia sampai peringkat Sigma dan Suki. Kita bawa budak-budak. Sigma ialah sukan Institusi Pendidikan Malaysia, di mana kami akan bertanding antara politeknik, mata perguruan, matrikulasi, MSSN, MSSN, semualah sekali. Dan Suki pula kami bertanding antara universiti. Kadang-kadang ni bila kita bertanding, budak kolej main, budak universiti tengok, woi, hebat budak ni. Terus dia offer, kamu Ahmad keluar daripada kolej nanti, jom masuk ke universiti kami. Macam tu. Jadi kalau ada yang berbakat dalam sukan dengan SPM yang sangat minimum, tak apa, bagi tahu kami. Dan saya pun dah bincang dengan ayahanda, kita akan buat penawaran bagi SPM yang di bawah yang pada tahun 2016. SPM 2016 kami kalau boleh yang, sebab SPM keluar pada 17 bulan kan, 16. Kami punya pendaftaran pelajar pada 6 bulan. Jadi agak awal. Tapi kami buka selama 2 minggu untuk sampai ke 18 bulan lah. Boleh walk in. Kolej ini boleh walk in Datang jumpa saya, Cak Azman, saya nak anak saya belajar di kolej ya. Saya tengok SPM, lulus, warga negara Malaysia. Okey, datang. Yuran RM200 saja. Yuran RM200 saja 4 bulan. Tapi jangan anggap yuran murah, kualiti rendah. No, tidak Prof. Dia bukan bergantung pada, sebab kami ini di bawah kesempatan ini mengucapkan jutaan terima kasih kepada ayahanda dan juga Prof dan juga semua menyebut saya untuk hadir untuk ke sini, dan sabas dan tahniah juga kepada
AJK PIBG yang bakal dipilih. Prof, silakan teruskan. Ya, kalau boleh jangan setahun, buat 2 tahun sekali pemilihan. Dan juga harapan saya supaya mesyuarat agung PIBG kali ini berjalan dengan lancar dan teratur dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingin dengan sukacita yang merasmikan mesyuarat agung Satuan PIBG dan Guru Sekolah Kebangsaan Bandar Baru Bandar Kali. Sekian, terima kasih. Majlis merakam kami sendiri Muhammad Ryan selaku penasehat PIBG. Dipersilakan Profesor Maya Dr. Azman bin Haji Wahid, YDP PIBG. Dipersilakan Encik Muhammad Zaidi bin Basir, Naib YDP PIBG. Dipersilakan Encik Muhammad Edi Hafiz bin Suhaimi, Ketua PIBG. Seterusnya dipersilakan Puan Sa'ya bin Ibrahim, Bendahari PIBG, Satya Bandar Baru Bandar Kali. Seterusnya majlis diteruskan dengan penyampaian hijau dan sandal mata bagi ahli jawatan kuasa ibu bapa. Dipersilakan Puan Nur Haslina binti Ahmad. Seterusnya Encik Bahari Rashid bin Muhammad Nur. Dipersilakan Puan Nur Azila binti Muhammad Joni. Seterusnya dijemput AJK di kalangan guru. Dipersilakan Encik Ruslan bin Umar. Seterusnya Encik Muhammad Azrul bin Mustafa. Seterusnya Puan Sadiah bin Husni. Seterusnya Puan Rosita binti Muhammad Suri. Seterusnya Encik Subramaniam anak lelaki Maidini. Seterusnya Puan Ruzana binti Ramli. Puan Ruzana binti Ramli. Okey,
Majlis mengucapkan terima kasih kepada Encik Azman bin Muhammad Yusof atas kesediaan beliau menyampaikan semata itu tadi. Sebagai tanda terima kasih dan kenang-kenangan, dipersilakan Ayahanda Dr. Haji Wan Muhammad Tahir bin Wan Ibrahim untuk menyampaikan sedikit semata kepada Encik Azman bin Muhammad Yusof. Terima kasih diucapkan kepada Ayahanda Pengetua. Dengan berakhirnya penyampaian cenderamata itu tadi, maka selesailah sudah majlis perasmian Mesyuarat Agung SMK Bandar Baru Batangkali bagi kali ke-15. Dari mana asalnya Islam diusul, kualik budinya menambat hati. 2-3 bicara salah tersatul, jangan dibawa ke dalam hati. Kami guru dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis akan berhenti rehat sebentar. Kita akan sambung selepas ini dengan mesyuarat agung diakhiri pada pukul 10.15. Minta para hadirin sekalian duduk di sini. Tidak tenang ya. Kita ada sambutan bentuk di akhir mesyuarat agung sebentar saja lagi. Mesyuarat agung pada pukul 10.15 tidak sampai lagi. Yang tadi utama untuk sambutan bentuk sejak negara yang lain simak dulu dari info. Nanti di mana-mana sudah Ni dia bukan ramah. Hebat. Sini daripada Habis air. kipas. Kalau bersedia nak main jawab, okey. Mari, kalau bersedia nak main jawab, boleh. Ya. Boleh apa layak saya dapat dari Menlo tu. dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis akan berhenti rehat sebentar. Kita akan sambung selepas ini dengan mesyuarat agung diakhiri pada pukul 10.15. Minta para hadirin sekalian duduk di sini. Tidak tenang ya. Kita ada sambutan bentuk di akhir mesyuarat agung sebentar saja lagi. Mesyuarat agung pada pukul 10.15 tidak sampai lagi. Yang tadi utama untuk sambutan bentuk sejak negara yang lain simak dulu dari info. Nanti di mana-mana sudah ni dia bukan ramah. Hebat. Sini daripada Habis air. kipas.
sedia nak main jawab. Okey. Mari. Ya, sedia nak main jawab. Ya. Boleh apa? Apa Cikgu layak tak dapat berapa kali minggu tu? Dan kepada untuk memberikan kesempatan dalam permulaan soal PLB pada kali ini. Silakan ya. Terima kasih kepada Profesor Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Selamat sore, saya mengucapkan terima kasih kepada semua wakil yang masih lagi bersama untuk meneruskan surat ini. Dan dia pun tak ada nak cakap panjang, cuma harap semua wakil dapat bersuara dengan sempurna. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada kualiti, ibu PIBG di kalangan wakil dan guru tahun 2017, 2016 dan 2017 telah pun menjalankan tugas dan tanggungjawab, dan hari ini mereka akan melapor. SPN dan P3 dia bayar tuition. Pihak sekolah hanya buatkan program tuition. Bagi mereka yang bayar, hanya bayarnya murah. Yang bayar saya rasa aman. Okay. Untuk bandingkan pihak koperasi sekolah membuat program ini di sekolah mereka SPN kajian berapa? Terima kasih kepada untuk tahun ini kita telah pun buka tuition keselangan ketiga yang kita amanahkan kepada pihak koperasi. Dan untuk ketiga kita ada 100 orang lebih yang tak ada yang terlibat. Tapi dalam SPN kita kawal juga, tapi tidak ada guru-guru SPN buat kelas tambahan tidak dikenakan bayar untuk SPN tahun ini. Mereka buat lepas sekolah dan juga ada tuition. Jadi dia atas pengorbanan guru. Cuma kalau kutipan-kutipan itu berdasarkan kepada keperluan, misalnya itu di buku ke sebagainya, baru kita buatkan malu pada pelajar. Jadi kita lima sekarang ini kita dah tawar, tapi pelajar tak ramai yang berminat untuk tuition, berbayar untuk ingatkan lima. Mereka dah ada tuition di luar, tapi sekolah kita bukan kata kita tawar untuk kawan. Memang kita dah buat tuition pun pada pelajar ingatkan lima pada waktu lepas sekolah dan waktu petang. Jadi ingatkan lima sekarang ini saya nampak pengorbanan guru lagi dekat. Sehingga bersyukurlah. Mereka guru dah mula lebih awal. Bulan 2 dah mula. Bulan 1 mereka dah aku, bulan 2 dah pula sekarang. Bukan ke apa, aktiviti yang kita jalan, tapi mereka dah tetap jalan. Kita amat mengharapkan sumbangan sedemikian rupa ialah kita bagi kepada pihak sekolah, dan pihak sekolah dia tak akan usik duit kita ni sebenarnya, dia tak akan usik. Pengetua baru ini pihak sekolah nak bagi tandas sebagainya, kita kata kita tak bagi duit PIBG untuk bagi tandas meja kursi yang tak ada. Terima kasih kepada pihak koperasi sekolah kerana berusaha untuk berikan kursi dan peralatan kita sekolah ni. Kursi tak cukup, meja tak cukup. Kalau kita ada semangat daripada ibu bapa semua, kita ada dana sikit, kita boleh bagi sedikit. Tapi hari ini itu saya rasa sumbanglah kepada sumbang sikit kepada PIBG.
Kalau sekiranya kita tak dapat nak bagi yang SPN dan militeri itu, sumbang untuk payuran PIBG. Apabila duit itu diberi kepada PIBG, kita aturkan dengan kerjasama dengan pemikir di Tambuasa yang memikir banyak program yang sesuai untuk anak-anak kita. Okey, ada perkara projek rasa perkara alhamdulillah. Ada murid kita selama 1756 tuan-tuan darah adalah 50 orang. Kita ada berapa? Kita 70,000. 70,000 nak alhamdulillah. Kalau 70,000 kita ada pula dengan sebayang PP dengan SPN kita ada 100,000. 100,000 ni insya-Allah kita boleh panggil. Dulu saya panggil, lepas saya panggil proses untuk terdahan kepada penulis ayat cinta Abu Rahman ini. Abu Rahman ni kalau kita nak panggil, dia ceramah untuk, dia adalah mufti, dia adalah ulama muda Indonesia dan juga dia penulis ayat cinta. Ayat cinta ni memang seluruh dunia. Kalau panggil, kalau ikut nilai pembayaran dia itu, dia lah kita kena bayar 20,000 untuk bawa ke dia. Tetapi oleh kerana hubungan saya dengan penulis demikian agak akrab, saya bawa. Hanya kita bayar saya pasti 50,500 ini. Tapi kalau ikut kepakaran dia 20,000 kita bayar dia. Ilmu ataupun pendidikan itu kepada dia. Begitu juga kita panggil pakar-pakar lain. Kalau sekolah lain, yuran terlampau tinggi dia bayar. Sebab kita nak buat program itu. Sebagai makluman bersama ialah sekolah rendah sekolah rendah kebahasaan sekolah Batangali rendah itu untuk UPSR ibu bapa kena bayar berapa? 120 ke 50. Itu sekolah rendah. Kita harus fikir sekolah rendah mereka untuk UPSR kita kena bayar, ibu bapa kena bayar 150 ke 50. Dia bayar, lepas ibu bapa bayar buat program. Lepas tu diikuti dengan yuran untuk tujuan diberi satu orang. Dan tujuan juga itu berbayar. Yuran itu bayar, yuran yang keserangan untuk UPSR itu bayar, yuran tujuan pun kena bayar, pun kena bayar. Itu UPSR, ini SPN dan PP3 sedemikian rupa. Bukanlah maknanya yang mahal itu menunjukkan kita, tapi itulah lumrahnya. Jadi saya mintalah, dan saya minta maaf kepada untuk memberitahu, hai bapa Batangali nak berjaya mesti bayar. Orang lain berjuta, saya tak boleh cakap berpuluh-puluh ribu lah duit kemenangan, kita ni miskin. Terutama ni di kalangan kita ni. Orang Melayu, adakah orang Melayu nak supaya berjaya dalam keadaan turun daripada langit mana duit tak tahu. Mesti ada pengorbanan. Jadi sekali kita tak tahu idea apa yang kita nak buat. Macam tadi idea kan kata buat carnival. Betul. Tetapi sekarang ni bila carnival, guru yang letih. Masa sekali guru dah letih, pertama letih. Kalau saya sekali tidur, satu minggu sekali, maksudnya saya kena tidur tiap malam pulang. Sanggup? Tak sanggup. Saya dulu berfikir, tak boleh, pengetua tidur sekolah tiap-tiap minggu. Tapi terpaksa buat. Jadi, sekarang apa yang perlu kita buat? Dalam masa ini, kita bagi resolusi kepada YDP, apa yang perlu kita buat? Nak gegarkan surau ke? Nak pergi campaign ke? Ini nak cemerlang ni. Tapi, tak nak keluar ni. Saya ada anak, dah bagi 150. Jadi, kita menanggung orang yang anak-anak orang kita ada itu kita bagi. Kami anak saya pindah. Kami dah nak pindah. Jadi sekali. Sabar ya, sabar. Jadi sekali saya nak tanya tuan-tuan, saya nak tanya ni ibu apa? Apa yang perlu kita buat? Bukan kata marah ni. Kan idea apa? Apa yang kita perlu buat? Mungkin ibu bapa ni, ibu bapa buat masih buat makanan, buat kek, jual. Ibu-ibu suka buat kek kan. Tapi kita yang bekerja cari duit, ada orang yang tak bagi duit, RM100. Dapat beribu. Tutup akal boleh pecah, beribu. Jadi sekarang kita tak ada idea.
Bermakna ini cerita ni mungkin PIBG kena lihat bukan setakat kutip duit, kena melihat bahawa bagaimana kita nak mendidik ibu bapa ni. Sekarang ni kita kenalah cari duit sikit untuk menjalankan aktiviti. Bayangkan sekarang ni, saya tak tahu lah, pengetua tidur sekolah cikgu-cikgu bersemangat lah. Kalau pengetua tak tidur sekolah, saya tak ada. Biasanya kalau saya keluar saya boleh jangka dah mana-mana sekolah saya keluar, dia boleh bertahan berapa 2 bulan je, 3-4 bulan je. Lepas tu macam tak ada ruh balik sekolah. Jadi bayangkan kalau duit tak ada, lagi cikgu tak ada ruh. Nak berjuang bukan senang. Jadi saya harap kalau boleh lah dalam HDP, cuba fikir macam mana ni. Cantik dah, sebenarnya cantik dah. Kalau kita kata 150 bayar, 200 SPM bayar kan, memang cantik dah. Tapi kita terpaksa tahun ni tak jalankan. Tapi kalau tuan-tuan desak saja, tapi ibu bapa lama tak bayar juga, cuba juga. Sekarang kita tak ada idea. Kita tengok sekolah Cina cuba tengok tabung PIBG sekolah Cina pun. Bukan RM1 juta. Saya pun heran, itu mana dia boleh semangat kesinaan dia boleh hadakan. Kita semangat di sini kemelayuan, Malaysia tak ada. Ini saya tanya lah, saya nak dalam 5 tahun saya di sini. Macam mana ni? Seolah orang khususnya orang Melayu sini nak melihat kecemerlangan dan yang minta sedekah. Kita minta sedekah orang. Kadang-kadang kita panggil YB, minta sedekah YB. YB pun sekali pun tak boleh nak bagi duit. Jadi apa pendidikan? Ini saya lontarkan. Mungkinlah PIBG kita melihat pada luar kotak, kena luar kotak lagi lah. Ibu bapa ni buat dek je, tapi nak anak cemerlang. Saya menggila dah kat sekolah ni. Saya kata, saya tak sanggup jadi bomoh ni bulan 6 dia. Saya macam cara duit je. InsyaAllah kalau ada duit, orang mungkin akan bertambah hebat lah. Tapi cara tu tak tahu. Tengok profesor pun fikir. Terima kasih. Okey, terima kasih yang bertemahan bagi PIBG baru itu yang emosi sikit. Tidak perlu sekali teman. Okey, tidak pasal mana. Saya itu tergantung idea perlu kita tekankan kepada ibu bapa ni pengorbanan untuk bayar duit anak-anak. Sebab saya adalah anak yang di sekolah lain, bukan di sekolah sini kan, sekolah agama. PIBG RM50 saya lah. Tapi tambahan untuk akademik saja dalam 300 per minggu. Itu maknanya setahun we have to spend about 350 untuk pencemerlangan apa yang kalangan. Dan ternyata sekolah itu tingkat sekolah daerah ini sekolah antara top 4 even top 3 pun. Sebab apa usaha daripada nak sekolah secara berterusan melalui dana yang diberikan oleh ibu bapa dan komitmen memanglah mahal dan kita pun nak bayar tu memang susah. Walau bagaimanapun ruang diberikan bayar secara berterusan. Dan saya ingat saya tak pasti sekolah yang sini macam mana. Sama ada bayaran saya nak memulakan cadangan. Tadi saya mengucapkan terima kasih kepada sekolah ni, kepada cikgu Ayanda, kerana 3 anak saya di sekolah ni dan 2 anak saya pun dah lepas. Seorang jadi chef, seorang pun dah melanjutkan ke bahagian akuntansi. So tanpa jasa-jasa cikgu dan support memang saya rasa tak menjadi pelajar yang baik. Apa yang saya nak cadangkan lah, sebab dari pengalaman saya ni kerja korporat di Kuala Lumpur dan saya lihat dari segi komunikasi. Macam kami bapa-bapa, kalau setiap pagi kami ke Kuala Lumpur, saya tengok ramai mak bapa especially yang kerja di sana. Jadi kami memang kalau pagi-pagi itu memang berpuluh-puluh malah beratus motor ke kereta yang akan menuju ke Kuala Lumpur. Dan juga kami ni
bukan semua, kebanyakan pada kami ni memang sibuk hujung minggu. Jadi apa yang saya agak sedih sikit lah, because berkenaan dengan bulan tu maybe silap saya, kerana kami tak tahu yang kita kena bayar dari amount. So saya cadangkan lah, kalau ikut dari segi korporat, why not sekolah ni atau PIBG dibuat macam Facebook. Apa yang tadi Ustaz Azman mention about the WhatsApp. Macam Facebook dia boleh update apa status, apa dari segi kutipan, berapa banyak kita perlu. Jadi from us ni yang kita ni selalunya, macam saya pun weekend pun jarang ada. Jadi kita boleh tengok all the status, apa update. Jadi kalau kata you nak ada, kita boleh masuk terus banking ke apa kan. Jadi tak perlu harapkan pada anak kita nak tahu kan. Kontak tu kita boleh ingat. Kadang kita pun lupa. Dia dah tengok umur ni banyak kita kan tanggungjawab. Jadi rasa komunikasi perlu dipertingkatkan. Juga dari segi status, macam new activity, ni boleh update. Kita tengok macam tuition kan, buat tuition update gambar sikit, mak bapak dia tengok, oh anak kita ni lah dia punya efektifnya bila kita donate RM100 ke whatever. Dan juga hari cipta kita yang tak dapat datang. Dan apa yang tadi Ustaz Azman cakap pun betul, hanya sebilangan kecil saja yang hadir di sini. So bagaimana yang lain yang tak hadir? Bagaimana komunikasi kita? Kalau kita kat Facebook pun, even Instagram, kan apa yang ayah cakap, generasi X, generasi Y, generasi X, macam saya ni generasi X kot. Bukan baby boomer naik 67, umur tahun ni dah 50 tahun lah. So tapi kita masih gunakan that kind of technology. Dan juga anak-anak pun bila tengok kat Facebook, dia boleh remind kat bapak, abang, tengok, abang tak payah lagi ni. Jadi kita, this way lah komunikasi yang perlu kita tingkatkan lah. Dan saya rasa itu sajalah daripada saya, daripada Amin, saya terima kasih. Bagi lebih, kita ini barang asalnya boleh, tapi tak cukup duit hari-hari. Jadi kita tangguh dulu yang kita nak bagi kepada sekolah tu. Kita harap pada sesi depan ni ada diteruskan lagi. Okey, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada saudara. Jadi ini adalah minta pihak sekolah mengambil mana-mana ini. Pertemuan yang sangat bermakna, yang sangat penting sebenarnya sebagai satu bentuk kerjasama di antara barisan warga sekolah, kepimpinan guru adalah lantikan daripada pihak sekolah. Seterusnya 6 orang ahli data kuasa di kalangan ibu bapa dan juga seorang pemeriksa kira-kira di kalangan ibu bapa. Jadi saya buka kepada cadangan tuan-tuan dan puan-puan, jika mungkin tuan-tuan melihat kepimpinan yang sebelum ini mempunyai aura yang tersendiri, dan saya sendiri melihat secara peribadi aura YDP PIBG yang mampu untuk membawa satu bentuk yang lain daripada yang lain. Dan kita melihat hari ini ibu bapa hadir lebih, pada saya lebih ramai berbanding dengan tahun lepas. Kerana pada tahun ini sahaja, kalau tahun lepas kita program kita 2 dalam 1. Sesi yang pertama Hari Anugerah Cemerlang, sesi yang kedua mesyuarat. Kehadiran tuan-tuan pada hari ini semata-mata untuk bekerjasama dengan pihak sekolah untuk kepentingan anak-anak kita, insya-Allah. Jadi syabas dan tahniah sanggup tunggu sehingga akhir, dan insya-Allah menanti hadiah utama telefon bimbit, insya-Allah. Dan juga 10 hamper, 15 barangan elektrik menanti tuan-tuan dan puan-puan. Juga tidak ketinggalan 2 buah basikal yang mempunyai aura yang tersendiri untuk tuan-tuan dan puan-puan menunggu sehingga saat akhir, insya-Allah. Jadi saya buka kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk pemilihan. Cadangkan, sebutkan nama dan juga nama pencadang dan juga nama untuk dicalonkan, dan mohon sokongan. Jadi saya buka kepada pihak tuan-tuan. Ada pandangan ataupun ya. Yang ini cadang sini
cadangan tuan-tuan tu baguslah. Tapi kalau ada EJK di kalangan ibu bapa, nak bersara macam mana dia juga. Kesian nak dia kan. Jangan kita paksa. Jadi kalau yang tak, kalau dia boleh terima, idea tokoh idea kalau menentang sangat bagus tanya. Tapi kalau ada di sini yang nak cari diri tak larat dan sebagainya, bagilah keluar tanya dulu lah, tanya dulu. Okey. Cadangan tadi disokong, ada cadangan lain? Kalau tak ada cadangan lain, maksudnya kita terimalah cadangan itu. Ya, cadangan lain ataupun cadangan ditutup, minta ada yang mencadangkan supaya cadangan ditutup supaya majlis nampak ya dapat diteruskan pada agenda yang lain. Minta cadangan ataupun cadangan ditutup, minta seorang mencadangkan dia. Sila. Nama puan? Tak apa nak dengar, minta maaf. Ya, ada mic sebelah tu. Ya. Lagi sekali? Saya Puan Ainun binti Abdul Rashid. Puan Ainun binti Abdul Rashid. Mencadangkan cadangan ditutup. Cadangkan supaya cadangan ditutup. Sokong kan? Sokong sebulat suara. Kepimpinan tahun lepas ada ke sini. Okey, jadi cadangan ditutup dan sebulat suara menerima kepimpinan pada sesi yang lepas 2016-2017 diterima. Jadi saya bacakan semula yang dipertua PIBG Profesor Madya Dr. Azhar bin Haji Wahid. Naik yang dipertua, tuan-tuan boleh rujuk pada muka surat 17 pada muka surat 17 kehadiran mesyuarat di situ. Encik Muhammad Zaidi bin Basir naik yang dipertua. Seterusnya ahli jawatan kuasa Puan Nur Haslinda binti Ahmad. Seterusnya Puan Encik Bahari Rashid bin Muhammad Nur. Seterusnya Puan Nur Razila binti Muhammad Joni. Encik K. Surinder ada pada hari ini. Cik K. Surinder tak hadir. Cik Muhammad Jamal bin Isa tak sihat. Cik Jamal tak sihat, tak hadir ya. Cik Zulkifli bin Mansur, Zulkifli bin Mansur ada? Tak ada. Bermakna 3 orang ahli jawatan kuasa di kalangan ibu bapa tidak hadir. Kita akan buat lantikan baru. Kita akan buat lantikan baru. Jadi saya buka kepada cadangan tuan-tuan untuk mencadangkan lagi 3 orang wakil di kalangan ibu bapa. Silakan. Saya melihat ramai yang mempunyai bakat untuk bersama-sama dengan pihak sekolah. Sila. Ya. Assalamualaikum. Saya Puan Anissa, terima kasih menarik cadang melantik Puan bin Salim sebagai PJK daripada Ibu. Puan Anissa Masnah Hayati menyokong cadangan tersebut. Okey, seterusnya cadangan lain. Ada lagi cadangan lain? Lagi 2. Sekali lagi, saya mencadangkan Cik Mazlan yang pakai baju merah tadi tu kan. Baju merah. Dia ahli korporat kan, tenang dia nak mohon apa-apa bantuan. Dia siapa? Encik Mazlan. Ya, ada sokongan. Tuan badan dia melambai sebenarnya. Muhammad Fazil.
Oh, ada anak dari sini. Ya, cadangan yang kedua. Maaf, saya Amir. Tapi saya tak boleh. Pasal apa? Memang saya tak tahu. Saya tak nak nanti bila meeting tidak hadir bersebab saja. Betul, saya memang jarang di rumah. Kakak saya tanya Tuan Militer tu, memang dia jiran saya, dia tahulah. Saya balik rumah pun pukul 10, weekend tak ada. Hari ni pun saya, kerana isteri saya paksa datang, saya datang. Alhamdulillah. Itu tanda komitmen, Tuan. Itu tanda komitmen. Jadi kita serah kepada ahli tuan, kita support. Saya akan support, kita support dari belakang. Wak Minis, dari kalau macam cadangan saya, kita buat Facebook ke, kita support dari sana. Itu positif. Jadi saya mengharapkan kerjasama daripada tuan-tuan supaya mencadangkan lagi dua nama untuk dilatih dalam jabatan kuasa. Sila. Ataupun YDP ada nampak calon-calon yang berkelayakan. Ya. Baik, Tuan. Assalamualaikum. Saya Mustafi Mali dari Kota Bandar Punca. Allah Akbar. Jauh Mali. Saya katakan Abdul Aziz Encik Abdul Aziz dan Abdul Rashid ada. Ya, kalau berdiri itu tanda setuju lah tu, insyaAllah. Ada sokongan. Ya, sokong. Alhamdulillah. Encik Muhtar cadangkan Encik Abdul Aziz. Terima kasih. Nurdin Jaafar ada. Mana minta bangun tuan punya? Ya, alhamdulillah. Itu tanda sokongan. Sokongan. Sokong, ya, Puan Hamizah. Ada cadangan lain kan kita sudah ada 3 cadangan nama. Ustaz Azman, Cik Abdul Aziz dan Cik Nurdin Jaafar. Ada cadangan lain ke? Saya mencadangkan Puan Salimah. Puan Salina. Isteri Cik Amir. Oh, sebagai ganti kepada Cik Amir. Alhamdulillah. Itu juga satu cadangan yang baik. Sokongan? Sokong? Ya, sokong. Alhamdulillah. Pasal apa tu nak memang ini? Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Tadi yang ini kan dia tanya saya soal masyarakat. Komitmen saya ada ada apa yang banyak. Saya katakan sekarang ini betul lah. Ya. Oh, menarik ini juga. Doktor terima tak? Terima tak untuk menarik ini? Terima. Okey, alhamdulillah kita ada orang kita saling bekerjasama. Profesor Madia Dr. Azhar Wahid, timbalan yang kita sendiri ada. Puan Nur Haslinda, Encik Bahari Rashid, Puan Nur Razila. Jadi syabas tahniah kepada kepimpinan sesi 2017-2018 untuk jawatan kuasa di peringkat guru. Mungkin ada nak ni ke ataupun untuk dibuat pengumuman atau ini. Tapi memandangkan sebenarnya suara yang inginkan balik semangat daripada saya sebagai generasi yang baru memperlihatkan kembali kepada menerangi untuk sesi ini. Kalau sebagai asalnya saya nak ke sini lah dan akan memberikan penghormatan kepada kita terus menerangi sesi ini.
Justru itu sebelum saya memberi koperasi, apa yang disebutkan tadi sumbangan-sumbangan daripada pihak koperasi, kami juga bercadang sebenarnya akan melaksanakan satu projek yang saya fikirkan sangat besar, dan kami sendiri dan perbincangan dengan jawatankuasa berkeyakinan keuntungan yang kami dapat memang kita akan pulangkan kepada koperasi, kepada pihak sekolah. Sebagai contoh, sekarang kami dalam proses untuk membina laman ilmu yang kedua di tapak co-curriculum di sana, untuk sebagai alternatif kepada murid-murid sesi petang. Apabila hadir, mereka duduk di sini sementara menunggu pertukaran sesi, dan kadang-kadang suasana agak tidak terganggu ataupun tidak terkawal dengan bising dan sebagainya. Jadi sebagai alternatif, mereka akan berada di tapak koko di tepi padang. Oleh sebab ruang keadaan sekarang ini, tapak koko itu masih agak terbuka dan tidak sesuai, pihak koperasi insya-Allah akan cuba untuk membina laman ilmu yang kedua yang berbumbu, insya-Allah. Sekarang ini saya sedang berurusan dengan pihak JKR untuk urusan tersebut, untuk kelulusan dan sebagainya di peringkat PPD. Jadi saya harap sokongan daripada tuan-puan, ibu bapa supaya memahami keadaan. Kita cuba untuk kurangkan dari segi harga dan sebagainya, dan kita melihat kepada kualiti, insya-Allah. Terima kasih. Yang seterusnya, dua batangan kapur. Seterusnya 108. Seterusnya ini nombor kecil sikit. Ambil lagi 4 ada. Yang tak datang tadi, yang tak ada pemenang. Saya tanya berapa? Tanya Rupa satu lagi ada yang tak ada pemenang. Tak sia-sia, bang, tunggu sampai akhir. Okey, seterusnya kita boleh masak bihun ada gula ada, insya-Allah. Seterusnya nombor 87. Tanya. Okey, seterusnya 237. Tanya. Kerja keras sebelum ini berbaloi. Seterusnya insya-Allah juga, alhamdulillah, tahniah Puan Lailawati, guru sekolah anaknya tingkatan 3. Tahniah. Yang tak ada pemenang tadi. Seterusnya 206 200.
Tanya. Oh, 53. 53. Tanya. Seterusnya 22. Satu kata 3 cm untuk tabur. Tahniah. Seterusnya 221. Okey, tahniah. Anak kata satu amanah. Terusnya tahniah. Ini 3 yang terakhir akan dicabut oleh YDP berupa basikal, buah basikal dan 264. 264 panggilan pertama dan terakhir. Tak ada. 264. Ada. 291. Balik dulu dengan basikal. Okey, basikal kedua. Ini lebih. Kita tahniah ucapkan rezeki anak hari ini. Anak kata berapa buat? Okey, hadiah utama berupa telefon TV. InsyaAllah. Penerimanya adalah 10. 10. Ada. Ya, tahniah. Alhamdulillah. Sebahagian daripada warga sekolah. Warga sekolah. Alhamdulillah. Yang dikatakan 4. Tahniah. Okey. Nak balik dah tadi. Okey, tahniah. Terima kasih kepada semua kerjasama yang diberikan, perhatian dan sebagainya. Kekurangan saya mohon maaf, pihak sekolah juga mohon maaf. Kita jumpa pada siri program yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.